Saya ada 3 topik saja petang ni yang saya nak share ataupun kongsi bersama dengan teman-teman. Yang pertama sekali ialah berkenaan dengan saranan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh rakan-rakan kita daripada pimpinan amanah khususnya yang berhormat Khalid Samad dan juga beberapa pimpinan yang lain yang beliau menggesa agar penyatuan di kalangan pimpinan terutamanya pimpinan Pakatan Harapan itu dapat dilaksanakan khususnya beliau merujuk kepada hubungan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Syafiq Abdal di antara 3 pimpinan yang masih ada lagi masalah ada isu. Di kalangan Pakatan Harapan insya-Allah masih lagi baik yang harus kita beri pujian iaitu William Goeng Mak Sabu dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi kekal dan kita lihat masih lagi dalam keadaan positif lah tentang Pakatan Harapan. Tetapi bila melibatkan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad selain daripada Syafiq Abdal ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan isu utamanya penyatuan ini adalah di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saranan daripada Wabi Khalid Samad dan juga beberapa pimpinan lain agar Anwar dan juga Mahathir boleh melupakan apa saja masalah peribadi masing-masing dan tumpukan kepada penyatuan seperti mana sebelum PRU 14 yang lalu, di mana mereka boleh bekerjasama dan melupakan kes-kisah yang lalu untuk kita terus menuju ke hadapan menuju ke hadapan dalam membina sebuah negara yang mendapatkan balik mandat rakyat. Jadi secara teorinya dari segi bahasanya memang kita sokong, dan itulah sebaik-baiknya seperti mana yang kita pernah lakukan sebelum PRU 14 yang lalu. Masing-masing tidak pernah mengungkit kesalahan lampau dan masing-masing tidak pernah mengambil kira perkara-perkara lemeh yang berlaku, sebaliknya menumpukan kepada menjatuhkan kerajaan kleptokrasi sebelum PRU 14 yang lalu. Tetapi apabila kita telah pun dijatuhkan melalui pengkhianatan yang dilakukan oleh rakan-rakan dalam Pakatan Harapan itu sendiri, dan tidak boleh kita nafikan bahawa pengkhianatan itu berlaku apabila ruangnya dibuka oleh orang yang kita harapkan memimpin kita. Orang yang kita beri amanah untuk mengetuai Pakatan Harapan. Orang yang kita beri amanah untuk menjadi Perdana Menteri. Walaupun Perdana Menteri 2 tahun, 3 tahun dan selepas itu diberikan jaminan menjadi Perdana Menteri sampai bila-bila yang beliau mahu, kita berikan amanah dan juga harapan kepada beliau. Malangnya beliau mengambil tindakan yang amat menduka citakan kita. Dosa kesalahan besar beliau adalah apabila beliau meletakkan jawatan dalam keadaan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu masih lagi mendapat sokongan. Alasan Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan adalah kerana beliau tidak lagi mendapat daripada partinya sendiri. Apabila Azmin dan gerombolan majoriti dalam gemburan Parti Bersatu keluar daripada PH dan tidak mendengar nasihat daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka atas alasan itu Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan beliau tidak layak lagi menjadi Perdana Menteri oleh kerana partinya sendiri telah pun hilang kepercayaan kepada beliau. Dari segi moral politiknya betul apabila seorang presiden atau pengerusi yang tidak lagi mendapat kepercayaan daripada partinya sendiri, maka seharusnya tidak layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Tetapi apa yang patut beliau lakukan adalah beliau tidak meletakkan jawatan Perdana Menteri dan seterusnya membubarkan kabinet yang ada. Pakatan Harapan tidak seharusnya mendapat kesan ataupun menanggung perbuatan yang dilakukan oleh Bersatu. Kerana Pakatan Harapan ada 3 parti lagi, iaitu Keadilan, DAP dan juga Amanah. Bersatu adalah parti yang baru masuk dalam Pakatan Harapan.
adakah kerana kesilapan Parti Bersatu itu, maka rakan-rakan lain dalam Pakatan Harapan mendapat bahananya. Apatah lagi kerajaan tumbang oleh kerana kesilapan Tun Dr. Mahathir membuat keputusan. Ya. Beliau tidak layak jadi Perdana Menteri kerana beliau tidak mendapat sokongan daripada ahli Bersatu. Tetapi dijadikan korban, ya, di atas mungkin kejatuhan imej moral beliau, ya, bila tidak dapat sokongan daripada Parti Bersatu. Seharusnya apa yang beliau patut lakukan adalah beliau sepatutnya berunding bersama rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, berbincang, mendengar pendapat dan juga pandangan daripada teman-teman dalam Pakatan Harapan yang saya percaya adalah orang yang begitu berpengalaman dalam politik. Bukan parti baru, ya, terutamanya DAP, parti yang lama wujud. Kemudian kita ada Keadilan, parti juga yang telah pun lama wujud, berpengalaman, dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Wan Azizah dan rakan-rakan yang lain yang begitu lama dalam politik Malaysia, tahu tentang rentak politik Malaysia, ya, dan juga Parti Amanah. Walaupun Parti Amanah ni parti baru tetapi dipimpin oleh orang yang begitu lama dalam politik, iaitu Abang Mat kita. Sudah semestinya bila perbincangan itu diadakan, sudah semestinya ada pandangan ataupun idea-idea lain yang dikemukakan oleh rakan-rakan dalam Pakatan Harapan untuk menyelamatkan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Ya. Sama ada Tun Dr. Mahathir letak jawatan dan serah kepada timbalannya, Kak Wan, ataupun terus beri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang dijanjikan, ataupun apa-apa sahaja tindakan selain daripada memilih kerajaan Pakatan Harapan itu jatuh. Malangnya Tun Dr. Mahathir ada plan yang lain. Ya. Ini tidak boleh dinafikan dan ini juga tidak pernah disebut oleh mana-mana pemimpin dalam Pakatan Harapan. Kemungkinan mereka nak jaga, ya, jaga imej Tun, ya, kemungkinan mereka masih lagi mengharapkan Tun dan mereka lupakan bahawa plan untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan itu sebenarnya memang ada dalam kepala Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, memang ada dalam kepala Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sebab itulah beliau tidak mahu berunding dengan kawan-kawan. Beliau buat keputusan sendiri sehingga semua menteri, ya, kabinet terbubar dengan sendirinya bila beliau meletakkan jawatan. Bahkan pandangan daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Paduka juga yang menasihatkan beliau agar tidak meletakkan jawatan kerana Tuanku tahu ketika itu kerajaan Pakatan Harapan masih wujud. Kita masih lagi dapat sokongan daripada GPS Sarawak yang ketika itu tidak menarik diri daripada PH. Ya. Tetapi malangnya Tun Dr. Mahathir Mohamad tetap memilih untuk meletakkan jawatan dan beliau hanya menerima sebagai Perdana Menteri interim ataupun Perdana Menteri sementara. Itu pun beliau terima kerana beliau ada hasrat, ya, cita-citanya sendiri iaitu untuk menjadi Perdana Menteri semula tetapi bukan di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Sebaliknya, beliau mengharapkan untuk menjadi Perdana Menteri di dalam sebuah kerajaan yang dipanggil Kerajaan Perpaduan. Ini wujudnya kerajaan perpaduan, ya. Tun Dr. Mahathir Mohamad ini memang pakar dalam mencipta parti-parti baru. Kita masih ingat waktu dalam UMNO dulu, bila beliau mendapat tekanan dan juga mendapat saingan daripada parti Tengku Razali Hamzah, ya. Dalam pertandingan tu beliau hampir tewas dengan Tengku Razali Hamzah dan UMNO diharamkan, ya. Sengaja diharamkan kerana untuk menghalang kemasukan pengaruh Tengku Razali Hamzah. Kemudian bila Tengku Razali Hamzah nak tubuhkan UMNO semula, beliau menghalangnya menggunakan kuasanya ketika itu untuk menghalang ROS, ya. Dan beliau tubuhkan UMNO baru. Dan beliau akan tapislah, ya. Yang nak masuk UMNO baru beliau tapis dan sudah pastinya penyokong Tengku Razali Hamzah ini tidak boleh menyertai UMNO dan beliau boleh terus menjadi Perdana Menteri. Itu style yang beliau gunakan sewaktu beliau nak menyelamatkan kedudukan beliau dalam UMNO dan taktik itulah, ya, beliau nak gunakan untuk menghancurkan Pakatan Harapan, iaitu dengan cara meletakkan jawatan, kemudian minta balik jadi Perdana Menteri dan mahu tubuhkan sebuah kerajaan yang dipanggil Kerajaan Perpaduan yang terdiri daripada semua parti, ya, seperti mana beliau sendiri sebut. Beliau akan panggil beberapa ahli parlimen dari parti UMNO, PAS, ya, mungkin sedikit DAP, Keadilan yang mana pro pada beliau untuk beliau tubuhkan parti yang dinamakan Kerajaan Perpaduan, ya, kerajaan yang tidak ada parti, ya.
Jadi bila beliau menjadi Perdana Menteri di bawah sebuah kerajaan yang tidak berparti dan beliau melantik sesiapa yang beliau suka termasuk golongan proporsional, sudah pastilah kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri akan lebih panjang usianya. Ya, beliau akan menjadi seorang diktator dan kerajaan itu seolah-olah dipimpin oleh seorang presiden. Inilah yang dikendaki oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan ini tidak pernah diceritakan oleh mana-mana pimpinan dalam Pakatan Harapan, tetapi ianya bukan menjadi rahsia lagi kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri menyatakan secara terbuka tentang hasratnya nak menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan yang namakan Kerajaan Perpaduan. Maksudnya, apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menyuarakan hasratnya untuk mewujudkan kerajaan perpaduan, bererti Tun Dr. Mahathir Mohamad ini secara tidak langsung membunuh kerajaan Pakatan Harapan. Beliau mahu melihat kerajaan Pakatan Harapan itu terkubur dalam arena politik negara. Dan beliau menjadi Perdana Menteri bawah kerajaan perpaduan, ia namakan kerajaan perpaduan, dan sekiranya ada desakan daripada rakyat atau parti daripada Keadilan, Amanah ataupun DAP untuk mengangkat Anwar sebagai penggantinya, beliau akan menggunakan alasan bahawa tidak ada mana-mana perjanjian yang melibatkan kerajaan perpaduan untuk meletakkan Anwar sebagai pengganti beliau. Yang ada adalah perjanjian di dalam Pakatan Harapan, tetapi Pakatan Harapan sudah tidak wujud. Yang ada sekarang ini adalah kerajaan aku, iaitu kerajaan perpaduan, dan Anwar seharusnya boleh melupakan untuk menjadi Perdana Menteri, dan rakyat juga yang mahukan Anwar menjadi Perdana Menteri harus melupakan cita-cita itu kerana tidak ada lagi wujud kerajaan Pakatan Harapan. Inilah yang Tun Dr. Mahathir lakukan. Dan sekarang ini, apabila ada suara-suara menyatakan untuk Anwar berbaik semula dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, ini adalah satu suara-suara yang seolah-olah ingin memperbodohkan para penyokong Pakatan Harapan. Satu cadangan yang langsung tak bertanggungjawab, tidak ada rasa penyesalan diri kepada pimpinan yang berkata sedemikian. Sepatutnya semua pimpinan Pakatan Harapan merasa malu, bertanggungjawab dan rasa berdosa kepada penyokong Pakatan Harapan kerana mereka gagal mempertahankan kerajaan Pakatan Harapan oleh kerana orang tua yang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Kerana kita membiarkan gerak-gerik Tun daripada mula beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, kita dah tengok perangai Tun satu persatu yang dilihat begitu merimaskan kita. Tetapi kita nak menyelamatkan nama kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, kita memendam rasa. Kita memendam rasa, kita tidak serang Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu dalam media sosial kerana kita nak jaga nama kerajaan Pakatan Harapan ini. Tanggungjawab kita di akar umbi ini lebih kuat semangatnya untuk mempertahankan kerajaan Pakatan Harapan berbanding beberapa orang pimpinan dalam Pakatan Harapan yang masih lagi memberi ruang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menghancurkan Pakatan Harapan. Sepatutnya pimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan ini merasa mereka berdosa, juga sedikit sebanyak merasa bersalah kerana menyebabkan kerajaan itu jatuh atas perbuatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mana mungkin orang-orang ini boleh mencadangkan ataupun memberikan idea untuk membawa semula Tun Dr. Mahathir bersama Pakatan Harapan atas dasar penyatuan. Mana mungkin rumah kita dah dirompak, dah dicuri, kita kenal perompaknya, kita kenal perancang rompakan itu, tapi atas penyatuan kita naklah bersatu semula dengan orang yang merompak rumah kita, dan kita telah hilang segala-galanya dalam rumah dan orang itu menjadi keluarga kita kembali. Ini tidak masuk akal, dan saya rasa tidak perlu lagilah ada suara-suara daripada mana-mana pimpinan, mana-mana pimpinan dalam Pakatan Harapan untuk membawa nama Tun Dr. Mahathir Mohamad di dalam perancangan kita atau penyatuan kita untuk mendapatkan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi saya berpendapat bahawa semua rakyat memangnya mahukan penyatuan, mustahil kita di kerajaan, tetapi jangan gunakan istilah penyatuan ini untuk menghalalkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang yang pernah mengkhianati Pakatan Harapan itu sendiri, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab itu saya katakan kita mungkin boleh maafkan kesalahan Tun yang lalu, 22 tahun yang lalu,
ya, sudah tentunya banyak ya perkara-perkara yang kita mungkin rasakan perbuatan Tun yang agak melampau, terutamanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga berlaku juga kepada pimpinan-pimpinan seperti Mak Sabu, ya, Giong Eng dan sebagainya sewaktu Tun jadi Perdana Menteri. Tapi kita boleh lupakan ketika itu kerana atas penyatuan, ya, atas nasihat Datuk Seri Anwar sendiri, atas nasihat pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan yang katakan lupakan dulu, lupakan sahaja apa yang Tun lakukan dulu demi untuk mendapatkan kerajaan Pakatan Harapan bagi menjatuhkan kerajaan kleptokrasi. Atas dasar itu kita memberi kepercayaan dan kita yakin Tun ini orang yang jujur, ikhlas dan berubah. Tapi malangnya apabila berlaku sahaja langkah syaitan yang ruangnya dibuka sendiri oleh Tun, maka sekarang ini cukup. Ya, kita boleh memaafkan orang yang melakukan kesalahan sekali, tapi kita tidak boleh memaafkan orang yang melakukan kesalahannya berulang kali dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Saya berani katakan bahawa Tun meletakkan jawatan itu dengan sengaja, dan Tun tahu resikonya meletakkan jawatan itu menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Okey, sebab itu alasan saya, hujah saya untuk menyatakan tidak perlu lagi kita Pakatan Harapan menyebut nama Tun di dalam apa sahaja agenda kita untuk mendapatkan mandat rakyat. Apatah lagi sehingga sekarang ini Tun nampaknya bukan saja insaf, bukan saja menyesal, bahkan menunjukkan egonya, ya. Menunjukkan egonya, selalu bersebut bahawa Anwar tidak layak jadi Perdana Menteri, ya. Syafiq Afdal lebih layak jadi Perdana Menteri. Anwar bukan layak jadi menteri kerana memimpin parti yang berbilang kaum, ya. Tetapi Syafiq Afdal sebuah parti warisan yang juga tidak bukannya parti berasaskan perkauman Melayu, tetapi parti perkauman di Sabah, disokong pula oleh Tun. Dan terbaru boleh menyatakan Wan Azizah itu lebih layak daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini kerja Tun, iaitu memecah belahkan, ya. Bila dilihat Syafi'i mungkin akan menyokong Tun, beliau pecahkan. Dan apabila sehinggakan peringkat suami isteri, ya, bukan saja orang politik, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kak Wan ini suami isteri. Suami isteri pun Tun cuba nak lagakan dan cuba itu lebih layak menjadi Perdana Menteri berbanding dengan Anwar. Kalau betul pandangan Tun itu Wan Izzah lebih layak menjadi Perdana Menteri, kenapa beliau tak jawatan dan tidak serahkan kepada Wan Izzah? Ketika itu Dr. Wan Izzah adalah timbalan beliau. Ya, logiknya beliau kena serahkan kepada Wan Azizah kalau beliau pun tak percaya pada Anwar. Tetapi Tun ini pun tahu sekiranya beliau serah kepada Kak Wan bukan orang politik, Kak Wan bukan orang yang bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri, ya, bercita tinggi dalam politik. Kak Wan sudah pastinya akan menyerahkan jawatan menteri kepada Anwar Ibrahim. Dan inilah yang ditakuti oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan sewaktu situasi ini berlangsung, saya lihat kita dalam pimpinan Pakatan Harapan masih lagi mengharapkan agar sesuatu dapat dilakukan bagi menyelamatkan kerajaan Pakatan Harapan. Dan selepas itu, kalau kita lihat kenyataan Tun Dr. Mahathir, ya, yang menyebut bahawa beliau tidak boleh menerima Anwar Ibrahim kerana Anwar Ibrahim tidak menyokong beliau, tidak memberikan sokongan kepada beliau. Ini adalah satu helah, ya, Tun Dr. Mahathir untuk memburukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan untuk menjadi alasan, ya, supaya orang tidak menyalahkan beliau atas kejatuhan Pakatan Harapan. Sedangkan semua kita dalam Malaysia ini, ya, tahu bagaimana Anwar menjaga hubungan baiknya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad semenjak daripada sebelum beliau angkat sumpah lagi, ya. Bukan mudah orang nak sokong musuh ketat, ya. Kita dizalimi berada dalam penjara, tetapi kita nak sokong orang yang pernah terlibat memenjarakan kita. Ya, tak mudah, tak ramai orang boleh buat. Tapi Anwar Ibrahim sanggup buat kerana memikirkan negara, memikirkan rakyat, memikirkan ketika itu kerajaan kleptokrasi. Maka Anwar sanggup berkorban dan memberi restu untuk mengangkat Tun sebagai Perdana Menteri. Sebelum beliau angkat sumpah lagi, sokongan Anwar kepada beliau, ya, begitu tinggi nilainya dan Tun tidak pernah menghargainya. Dan apabila beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Anwar sentiasa bersebut, ya, bahawa rakyat Malaysia, apa pun kerajaan Pakatan Harapan buat yang kemungkinan tidak bertentangan dengan manifesto dan ada kelemahan-kelemahannya, rakyat harus beri sokongan terus
kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kabinetnya. Inilah seruan Anwar yang selalu kita dengar, ya. Dan beliau selalu boleh katakan setiap minggu bertemu dengan Tun di pejabatnya, bertemu dengan Tun bukan untuk nak desak Tun letak jawatan, ya. Bukan nak desak Tun letak jawatan. Bertemu dengan Tun untuk membawa apa sahaja rintihan masyarakat, rintihan rakyat yang boleh dengar, dan apa sahaja idea, ya, Anwar Ibrahim untuk membantu Tun Dr. Mahathir Mohamad mentadbir negara. Jadi setiap minggu Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Tun. Adakah itu bermakna bahawa Anwar sentiasa, ya, menentang dan tidak menyokongnya? Bahkan sehingga akhir-akhir sebelum kerajaan PH jatuh dalam mesyuarat Pakatan Harapan yang terakhir, ya, dalam banyak pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan yang mendesak Tun supaya memberikan tarikh untuk meletakkan jawatan, dan jadi satu perbahasan yang hangat dalam mesyuarat yang terakhir itu, ya. Dan sehingga kan ada yang mengugut, ya, bersatu mengugut nak keluar dari Pakatan Harapan. Dan bila Anwar melihat bahawa isu jawatan Perdana Menteri ini menjadi isu yang kemungkinan boleh menyebabkan Pakatan Harapan berpecah dan kerajaan jatuh, maka Anwar sekali lagi berkorban dan menyatakan dan mencadangkan sendiri bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad hendaklah terus diberikan sokongan menjadi Perdana Menteri sehingga selepas APEC, seperti mana yang beliau inginkan sangat, ya. Selepas APEC, bahkan tanpa tarikh, ya, cek kosong diberikan kepada Mahathir Mohamad. Bermakna Mahathir boleh letak bila-bila masa saja, ya, bila nak sign untuk letak jawatan. Tidak ada tempoh yang ditetapkan. Selepas APEC, kemudian tidak ada tempoh langsung yang diberikan kepada Tun untuk meletak jawatan. Hatta kalau Tun nak sign sewaktu beliau nak dikebumikan di Liang Lahat, ya, ketika sebelum beliau masuk, kalau beliau nak sign ketika itu pun tak apa, tidak ada masalah. Ya, begitu sekali pengorbanan Anwar terus memimpin Pakatan Harapan. Begitu sekali, ya, kita lihat bahawa Anwar membuktikan kepada kita bahawa tuduhan mengatakan beliau orang yang rakus kuasa, orang yang begitu mahu sangat, ya, kemaruk nak jadi, telah dibuktikan dengan fakta, dan benda ini semua tahu, ya. Tetapi masih juga ada tuduhan, ya, terutamanya Tun yang sekarang ini beliau tahu bahawa rakyat sekarang ini mencemuh dan mengkutuk beliau bukan saja atas kejatuhan Pakatan Harapan, tetapi kerana perangainya yang tidak pernah insaf, ya. Apabila kerajaan dah jatuh, masih lagi tidak mengaku silapannya, masih lagi ego, masih lagi menunjuk permusuhannya kepada Anwar Ibrahim. Bahkan yang bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, ya, bukan atas Pakatan Harapan halau bersatu keluar, ya. Keadilan tidak pernah menghalau bersatu keluar. Muhyiddin sendiri yang bawa keluar, kemudian kumpulan gerombolan yang tinggal yang menyokong bersama Tun ini, ya, asalnya masih lagi bersama Pakatan Harapan, tetapi apa kata Tun? Beliau mengatakan beliau hanya akan bersama dengan Amanah dan juga DAP dan tidak akan bersama dengan Anwar Ibrahim, ya. Sebab apa? Sebab Anwar tidak mahu, ya, menyokongnya menjadi Perdana Menteri untuk kali yang ketiga. Apa yang berlaku sebenarnya bukan Anwar atas peribadinya tidak menyokong Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri yang kali ketiga, ya. Ya, sebenarnya keadilan, ya, Parti Keadilan di dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat sebulat suara, ya, menolak untuk Tun dicalonkan sebagai Perdana Menteri untuk kali yang ketiga. Bagi pendapat Anwar secara peribadinya, dalam mesyuarat itu Anwar menyatakan dia tidak ada masalah kalau Pakatan Harapan nak letak Tun sekali lagi menjadi Perdana Menteri. Cuma satu yang beliau harapkan, iaitu sekiranya angkat Tun jadi Perdana Menteri, jangan libatkan beliau dalam kabinet Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu saja permintaan Anwar. Bermakna Anwar tidak ada masalah Tun nak diletakkan sebagai Perdana Menteri untuk kali yang ketiga, ya. Tetapi jangan libatkan beliau di dalam kabinet Tun Dr. Mahathir, sama ada sebagai timbalan Perdana Menteri ataupun apa saja. Kerana apa? Kerana Anwar kenal Tun, ya. Lebih kenal, mungkin lebih kenal daripada kita yang kita kenal, ya. Dan kita juga bukannya tak banyak perkara yang kita tahu tentang Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya. Pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan saya rasa banyak juga tahu, mungkin sama banyak dengan apa yang Anwar tahu. Tetapi saya pun tak faham kenapa masih lagi ada beberapa pimpinan yang masih lagi menyebut nama Tun, ya. Bila sebut tentang penyatuan Pakatan Harapan, kita masih lagi nak kaitkan nama Tun. Jadi saya rasa inilah menyebabkan Pakatan Harapan dilihat seperti
tidak ada penyatuan. Dan sebenarnya Pakatan Harapan sudah cukup bersatu. Tetapi bila kita sebut nama orang di luar daripada Pakatan Harapan, sudah pastilah ya, kita ada masalah ya untuk bersatu dengan orang yang pernah mengkhianati kita. Okey. Sambil dulu saya baca. Irsan Sol Lancani. Lancani, betul Islah pun ada sini. Terima kasih. Omar Balkis, Mahdi gampang. Oh, gampang. Kalau Indonesia sebut gampang tu senang ya. Mahdi memang gampang lah. Memang senang ya. Okey, satu bab. Maknanya kesimpulan daripada tajuk yang pertama tadi, iaitu kita mengharapkan supaya memang tidak ada ya, tidak putuskan saja hubungan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Selain daripada Tun, mungkin PH boleh bincang semula ya, tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad ni adalah seorang yang sepatutnya kita tinggalkan, dan biarlah ya, beliau nak bersara ke, beliau nak masuk parti mana-mana pun terpulang pada beliau ya. Dan beliau pun pernah kata beliau takkan bertanding lagi di Langkawi. Dan saya fikir kalau beliau bertanding pun, beliau akan berdepan dengan calon lain ya, yang akan menentang beliau di Langkawi. Dan seperti mana kata pengurusi gerak kebangsaan Surah Izam, beliau mengharapkan agar Tun tidak bersara supaya gerak sendiri berdepan dengan Tun dalam keadaan Tun dalam kejayaan politiknya ya.